Okey, Assalamualaikum. Saya Nurul Hamiza binti Muhammad Yusof. Saya daripada Camp Travel Tanjung Malim. Okey, untuk hari ini secara live lah saya nak kongsikan benda simple-simple sahaja. Memandangkan kita ni kan kerja daripada rumah. Jadi disebabkan kita work from home, so santai-santai je lah kita hari ni. So saya nak kongsikanlah sedikit tentang penjagaan dan juga kesihatan alam sekitar lah. Macam kita tahu sekarang ni pasal COVID. Okay, COVID dah makin merebak sana sini kan. Jadi kita sebagai manusia lah yang tinggal kan, kenalah jaga kesihatan awam, alam sekitar, mana-mana tempat yang selalu kita pergi apa semua kan. Okey. Jadi hari ni saya nak kongsikanlah penjagaan dan juga kesihatan alam sekitar dari perspektif Islam lah. Okey, so secara umumnya kesihatan kebersihan ni adalah satu perkara yang sangat dititik beratkan lah. Okey, daripada aspek penjagaan dan juga pemeliharaan alam sekitar bagi untuk mewujudkan suasana yang harmoni lah dan juga selesa dan seimbang. Okey, bila satu tempat tu selesa dan juga cantik, kemas tempat tu, mesti semua orang akan pergi dan takkan ada masalah penyakit lah yang kita nak yang kena dekat diri kita sendiri. Jadi bila kita sama-sama jaga diri kita, lagi-lagi tengah COVID ni, jadi insya-Allah kita takkan terkenalah daripada penyakit tersebut. Okey. Dekat sini ada juga firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Hajj. Tidaklah engkau melihat bahawa Allah telah memudahkan apa yang ada di muka bumi ini untuk kegunaan kamu, dan demikian juga kapal-kapal yang berlayar di laut dan perintahnya. Ia pula menahan langit daripada runtuh menimpa bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah amat melimpah belas kasihannya dan rahmatnya kepada umat manusia. Itu adalah firman Allah lah dalam menjaga kebersihan alam sekitar. Okey. Selain itu ada juga firman Allah, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi ni sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Okey, Allah dah beri kita satu platform yang sangat-sangat besar, luas, dan kita sebagai penumpang di muka bumi ni perlulah menjaga dan bukan merosakkannya. Okey, jadi kita kena jagalah sebaik-baiknya supaya semua orang seadil untuk gunakan platform ini. Jadi tadi tu adalah firman daripada surah Al-A'raf. Okey. Islam juga menganjurkan manusia supaya tidak melakukan kerosakan ke atas alam sekitar macam saya cakap tadilah. Jadi kita kenalah jaga, sama-sama kita jaga muka bumi ni dengan tidak merosakkannya. Okey, selain daripada itu, alam sekitar ni adalah milik mutlak Allah dan yang dipinjamkan kepada manusia untuk kelangsungan hidup dan juga pembangunan tamadun. Okey, jadi kat sini dia berkata alam sekitar ni tempat untuk kita, macam saya cakap tadi lah, tempat kita nak buat macam-macam. Okey, tak kisah apa sahaja Allah dah berikan macam-macam untuk kita, so kita kena gunakan dia sebaik-sebaik yang mungkin.
Okey. Dan di sini ada firman Allah daripada surah Al-Maidah. Allah jualah yang menguasai alam langit dan bumi serta segala yang ada padanya. Dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey. Jadi ni semua saya baca ni sekali dengan firman-firman dia, tak adalah macam bagi tahu kosong-kosong gitu kan. Okey. Kemudian manusia ni tidak berhak untuk melakukan sewenang-sewenangnya terhadap alam sekitar. Jadi kita tak boleh suka-suka nak rosakkan apa-apa, sama ada pokok-pokok bunga, haiwan. Kita tak boleh suka-suka nak rosak-rosakkan lah. Suka hati nak bunuh haiwan di tengah-tengah jalan, tiba-tiba kita pergi pukul dia ke, tendang dia ke. Tak kisahlah apa-apa pun yang dah diberi oleh Allah. Okey. Kemudian selain daripada tu, ia bersesuaian dengan status sebagai khalifah di muka bumi, dibekalkan dengan kebolehan dan juga kelebihan yang tiada pada makhluk lain untuk menyembah dan juga mengabdikan kepada diri kepada Allah. Okey. Kat sini ada firman Allah iaitu surah Al-Zariyat. Okey. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Okey, yang ini dia beritahu tentang kajian Al-Quran dan Sunnah, menunjukkan bahawa alam sekitar ni dan ilmu yang berkaitan dengannya mempunyai peranan yang sangat besar kepada manusia, yakni untuk mengenal Tuhan yang menciptanya. Okey, jadi kita akan peranan kita sebagai manusia adalah sangat-sangat besar kepada muka bumi ini, supaya kita menjaga kebersihan bumi ini supaya kita dapat gunakan dengan selesa, dengan sebaiknya. Okey. Kat sini ada contoh iaitu kajian terhadap fenomena alam dan keajaiban penciptaannya akan memperlihatkan kebesaran, kekuasaan dan juga kebijaksanaan Allah, serta akan memperkuatkan lagi keimanan seseorang Muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Di sini ada firman Allah iaitu surah Al-Baqarah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan daripada langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati kering. Okey. Dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis haiwan dan juga pengisaran angin yang dan awan yang terjadi di antara langit dan juga bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkannya. Okey, kat sini apa yang saya fahamlah, Allah telah berikan pelbagai benda ataupun benda hidup lah, dan juga benda yang tak hidup tu manusia buat. Okey, benda yang hidup untuk kita fikir-fikirkan kebesaran Allah sebenarnya. Apa yang telah diberi kepada kita. Okey. Macam kat sini dalam firman ni, apa yang saya baca tadi, turun daripada langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati kering. Jadi diturunkan hujan. Okey, air itu umpama hujan lah kan. Okey, jadi bumi yang kering ni akan dibasahi ataupun dibasahi dengan air hujan yang diturunkan daripada awan supaya tak kering. Okey, dia sentiasa sejuk, dan tumbuh-tumbuhan pun sentiasa hijau di mana-mana sahaja adanya pokok, bunga. Okey. Okey, seterusnya tujuan Allah menerangkan fenomena-fenomena alam adalah supaya manusia dapat melihat
berfikir dan mengkaji tentang keajaiban alam. Dengan itu, manusia akan lebih memahami cara yang betul untuk berinteraksi dengan alam agar ia dapat diurus dan ditadbir dengan sempurna. Okey. Kemudian konsep menjaga kebersihan ni juga, Islam sangat mengutamakan kebersihan kerana ia seterusnya turut menjamin kesihatan. Okey, bila kita menjaga kebersihan alam sekitar, secara automatik diri kita pun terselamat daripada mendapat penyakit. Okey, kita pun takkan mudahlah untuk terkena penyakit, apa-apa jenis penyakit yang datang daripada alam sekitar. Okey. Jadi untuk menjaga daripada diri kita tak nak kena sakit-sakit ni, kena jaga alam sekitar, kena jaga tempat sekeliling yang kita pergi. Tak kisahlah tempat tu kita pergi selalu ke atau tak pergi ke, kalau kita buat, kita akan dapat pahala kan. Okey, yang tu umum lah, semua orang pun tahu bila kita buat sesuatu tu kita akan dapat ganjaran. Mungkin bukan tak dapat apa-apa kan. Okey. Kemudian menjaga kebersihan ni merupakan satu ibadah yang diwajibkan kepada manusia. Okey, kat sini dia bagi tahu diwajibkan. Jadi kita ni sebagai manusia yang menumpang di muka bumi ni perlulah wajib, wajiblah untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Okey. Konsep kebersihan ini dianjurkan oleh Islam bagi memastikan alam sekitar terurus dan terpelihara. Okey, dan dalam buku syariat Islam lah, bahagian pertama yang dibahaskan adalah bab taharah atau bersuci. Okey, so dalam buku ni dia ada bagi tahulah tentang kebersihan, menjaga kebersihan alam sekitar ni. Okey, kemudian aspek kebersihan merupakan pelajaran pertama yang dipelajari oleh setiap umat Islam apabila mempelajari bidang fiqh lah. Okey. Ini kerana kebersihan merupakan kunci kepada kesempurnaan dan diterimanya ibadah. Begitu juga dalam persediaan menunaikan solat. Okey, pakaian, tempat solat dan diri seorang Muslim itu juga hendaklah bersih. Okey, tadi saya bagi tahu tentang alam sekitar untuk kita jaga kan, kebersihan. Bila kita macam saya cakap tadi, bila kita jaga kebersihan diri, automatik kebersihan alam, automatik kita akan bersih daripada segala jenis penyakit. Okey, so kat sini bila kita tak kena, bila kita jaga diri kita sentiasa sihat dan tak mudah kena penyakit, kita bolehlah untuk meneruskan hidup tanpa sakit. Okey, dan kita akan sentiasa kuat lah. Dan apabila kita nak menunaikan ibadah kita sebagai Islam, solat dan apa jua, kita mestilah bersih. Itu adalah benda pertama lah yang perlu ada pada diri kita ni sebelum kita nak menunaikan solat, tempat yang kita nak solat. So sekeliling tu perlulah sentiasa bersih. Sebab bila kita bersih-bersihkan diri, malaikat pun tak adalah lari daripada kita. Mesti dia selalu ada dengan kita, doakan kita sentiasa adalah bersama kita bila kita sentiasa membersihkan diri kita ni. Okey. Kemudian okey, lagi-lagi macam kita tahu sekarang ni COVID, kita mestilah sentiasa cuci tangan. Okey, yang tu memang kita semua dah tahu tentang COVID ni. Kita memang kena jaga betul-betul. Dan sekarang ni tengah PKPB pula, area kecuali Pahang, Kelantan dan juga satu lagi tempat. Jadi kenalah, perlulah kita jaga kebersihan diri ni supaya tak kena COVID. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak keluar, kalau tak ada urusan yang penting, tak payahlah keluar, duduk je lah kat rumah. Okey. Jadi itu sahaja untuk saya hari ini, kongsikan tentang kebersihan diri, kebersihan alam sekitar dan semuanya.